takut, jangan kita riak, jangan kita maknanya ujub dalam diri kita. Ya, kerana amalan-amalan penyakit ini dia boleh menghapuskan segala pahala yang kita datang malam ini. Jangan ada niat yang lain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita datang niat sebab malu dengan imam, malu dengan kawan. Tadi kawan SMS, kalau tak datang kan malu pula. Dia pun datang sebab SMS. Kalau itu yang kita niat, memang kita ikhlaskan hati kita, istighfar. Malam ni astagfirullahalazim, aku niat ikhlas kerana Allah. Kalau nak kena, kalau tidak dapat apa, kosong. Ataupun kerana nakkan jawatan, baru nak ke surau, baru ke masjid. Tiba-tiba bila tak ada jawatan, tak dipilih, dah tak datang ke masjid, tak datang ke surau. Alangkah sedihnya kalau ada orang macam ni. Berlaku ke tidak? Berlaku dalam masyarakat kita. Saya ingat lagi masa duduk di Masjid Meru, dululah, zaman dulu kan, zaman pemerintahan Majapahit dululah. Contoh zaman dulu yang pegang Majapahit. Sebab apa pemerintah Raja Pahit? Sebab memang pahit betul. Program pengajian hampir ada pun, kalau ada pun tak imarah macam mana sekarang lah. Kalau Majapahit Meru sekarang, Allah penuh mah ya. Kalau saya buat kuliah maghrib tu, bukan saya je lah, mana-mana pun 5-6 saf penuh. Amal Ramadan melimpah ya, alhamdulillah subuh memang. Tapi masa Raja Pahit dulu yang memegang jabatan zaman dulu, inilah ya, waktu pemilihan, nak pemilihan datang masjid, duduk saf depan. Ustaz mengata wang. Macam ya? Dalam Islam kita dah sebut, kita dah mengaji bab lidah kan. Ada benda yang boleh kita sebut. Kita bukan nak kita nak tuduh, nak kata orang, nak bagi tahu supaya kita perbetulkan niat kita sebagai iktibar. Datang pakai serban, duduk depan. Saya kenal sangat. Tak payah sebut nama lah, kenal lah. Tiba-tiba pemilihan tak dipilih. Bila tak dipilih, tak pernah datang. Tak pernah datang. Disitulah kita nak tahu keikhlasan kita. Khalid bin Walid di zaman Nabi dilantik menjadi panglima perang, betul ke tidak? Tiba-tiba di zaman Sayyidina Umar lututkan jawatan sebagai panglima, jadi perempuan orang biasa. Apakah dia merajuk? Tak. Diikut jadi panglima, jadi apa, tentera biasa berperang juga. Allahu Akbar. Itulah orang yang ikhlas. Kita ni kadang-kadang nak datang kerana jawatan. Yang ada satu masjid imam ya, kadang-kadang kita sedih, yang datang Imam Bilal siap 3 je. Kita tanya imam, kenapa 3 orang je? Yang ni je jawatan ustaz. Saya pun sebab jawatan imam. Kalau tak ada jawatan tak datang juga. Apa ya, ini yang berlaku. Datang sebab bila, sebab saya pun jadi siap. Kalau saya tak ada siap pun, berlaku ke tidak? Berlaku. Sian imam ya. Inilah keadaan mereka. Jadi maknanya segala amal kita ini akan hancur, akan binasa kalau kita tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini yang kita perlu perbetulkan. Baik. Kemudian sini jemaah yang dirahmati Allah, di antara lagi keempat kita gunakan tadi yang dapat manfaat akhirat ialah berjalan kepada tempat perang fisabil. Berjalan, berharap, apa lagi? Pergi, bernyatakan kebenaran. Ini demonstrasi ni ustaz, apa pula isu-isu ni? Ada orang marah, ada orang suka macam-macam. Sebenarnya nak cerita dalam Islam, dalam konteks Islam, demo ni berlaku di zaman ya, waktu ketika Sayyidatina Aisyah kan, waktu dia buat ramai-ramai berkumpul. Waktu tu golongan munafik pun sama juga. Abdullah apa lupa namanya, ada satu puak golongan munafik, dia pun nak buat demo juga, tetapi dia buat demo nak mengacau kan, dia nak menghuru-harakan dalam keadaan itu. Jadi yang pertama kita nak tengok apa tujuan dia. Kita nak menyatakan kebenaran, apa tujuan dia? Apakah semata-mata tujuan itu nak menghuru-hara ke, ataupun berhimpun secara aman? Kan? Kalau berhimpun secara aman, ada tak pergi berhimpun ambil bom, letakkan bom, kita hancurkan kedai, kita binasa. Jadi kalau sekiranya dia berhimpun untuk menyuarakan kebenaran, itu juga di antara yang disebutkan tadi, berjalan
untuk menyatakan kebenaran. Ya, mara'a mungkaran falyughayyir bi yadihi. Maknanya kalau melihat kemungkaran ataupun nak menyatakan kebenaran, kamu tunjukkan dengan kuasa kamu, dengan tangan kamu, dengan kaki. Makna tadi apa dia? Kita gunakan kaki berjalan kepada jalan-jalan perang fisabil, maknanya untuk menyatakan kebenaran. Maka itu juga dikirakan sebagai wanak tubuh ma qaddam wa athara, dan kamu tulis setiap langkah perjalanan kamu untuk menyatakan kebenaran. Bukan kita nak beruruh dan sebagainya, kan? Ini berlaku. Ya. Dan kemudian di antaranya juga sinema manfaat kepada akhirat, seperti mengerjakan haji dan umrah. Pergi ke Mekah, kita gunakan dua tangan dan kaki kita, kan, pergi tahun dan sebagainya. Itu juga kita mendapat pahala. Dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim, kita pergi ziarah, menziarahi. Ya, kita tak kosong, Allah bayar dengan ganjaran dan pahala kepada kita. Dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki, seperti menghilangkan mungkar dengan tangan. Dengan tangan, kita ada kuasa, kita gunakan tangan kita menghilangkan kemungkaran. Sebab tu tangan ni penting. Tangan ni jangan main-main, Allah akan tanya. Allah sebut dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun wal qalam, demi pen, kita gunakan pen. Apa yang kamu pangkah, Allah kata. Wal qalam, demi pen, apa yang kamu tulis, apa yang kamu buat, jangan main-main. Wal qalam ni Allah gunakan perkataan, kalau kita mengaji bahasa Arab ya, tu harful qasam, huruf sumpah. Demi pen, demi tu digunakan wal tu, waw tu, kan. Bukan sebarangan pen. Pen yang kita gunakan dengan tangan yang kita nak tulis, nak pangkah ni, Allah akan tanya nanti. Apa yang kamu pangkah, apa yang kamu tulis, kuasa ada pada kamu, kata Allah. Silap aja, na'udzubillah. Kan? Kalau kita nak makan, kita berdoa, Allahumma barik lana, betul? Fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya, kita mohon supaya diberi keberkatan, ya, rezeki itu, dan kita minta dijauhkan daripada api neraka. Silap pilih makan neraka. Silap pilih makan, makan aja yang salah, pilih neraka. Apatah lagi silap kita gunakan pen, na'udzubillah. Jangan main-main. Hari ni orang Allah guna pen, tulis fitnah, tulis aibkan orang. Kemudian pula seperti saya sebut tadilah, ya, kita gunakan dengan jalan-jalan yang salah. Jadi di antara faedah yang disebut faedah yang di bangsa akhirat, kita gunakan tangan tadi, apa dia? Untuk menyatakan segala kebenaran dan menulis akan ilmu. Gunakan tangan tadi dengan pen, tulis ilmu-ilmu, ya, dan berjabat dengan tangan orang yang soleh. Salam dengan tangan orang-orang yang baik, dapat pahala. Allah Akbar. Ya, ini jumpa kawan kita, tak, maknanya tak, kadang-kadang tak bersalam, ya. Salam cuma dapat pahala dah, tapi yang mahram lah. Maknanya yang bersalam itu ialah antara yang dibenarkan. Jangan pula orang perempuan salam, oh ni Tok Guru ambil berkat tangan Tok Guru, dicium tangan. Haram tak haram, jangan main-main. Sebab ada satu ajaran yang masih pergilah, pernah tengok, yang minta maaf lah, satu tarikat mana entah. Dia tengok ada orang perempuan pengikut dia, salam tangan Tok Guru dia. Oh ni Tok Guru ambil berkat, katanya. Itu bukan ambil berkat, tu ambil bala namanya. Kan? Jangan main-main. Ya, ini di antara yang kita, di antara nikmat yang kita gunakan tangan tadi, bersalam dengan orang saleh. Dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan, dan apapun tangan yang kita gunakan. Sebab tu kita kena ingat, ya, Nabi kata apa, la tazalu qadama abdin, itu kan, tidak berganjak di antara kamu, kata Nabi, di hari kiamat Allah akan tanya, di antara soalan yang Allah akan tanya, apa dia? Segala nikmat yang aku berikan, tangan yang aku berikan, kaki yang aku berikan, badan yang aku berikan, ke mana kamu gunakan? Kamu gunakan ke mana? Kerana di sana nanti Allah akan tanya semua. Sebab tu Allah sebut